Wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Mas Gading di atas pertanyaan yang dikemukakan pada pagi ini. Seperti Yang Berhormat sekalian maklum, Malaysia terus bersuara lantang memperjuangkan pembebasan hak mutlak rakyat Palestin. Malaysia dengan tegas menyatakan pendirian negara di sesi ke-79 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini, bahawa hak rakyat Palestin ke atas tanah mereka yang dirampas mesti dikembalikan sepenuhnya, serta pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berlandaskan sempadan pra-1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya, dan Malaysia juga komited untuk memastikan Palestin diiktiraf sebagai negara anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tuan Dipertua, sehubungan dengan itu, Malaysia membuat rayuan untuk pelaksanaan penuh resolusi ES 10/24 bagi menggesa Majlis Keselamatan PBB UNEC bertindak tegas bagi menghentikan aktiviti penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki atau dengan izin Occupied Palestinian Territory demi keadilan bagi rakyat Palestin. Dari segi bantuan kemanusiaan, sejak Oktober 2023 sehingga kini, Malaysia bersama-sama badan-badan bukan kerajaan NGO telah menyalurkan lebih 5,000 tan bantuan ke Gaza melalui sempadan Rafah yang telah memberi manfaat kepada jutaan rakyat Palestin. Sumbangan dan bantuan daripada Malaysia ini disalurkan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin AAKRP. AAKRP telah membelanjakan dana berjumlah hampir 45 juta ringgit kepada beberapa agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, NGO tempatan dan agensi-agensi yang lain. Seperti kalau saya boleh sebutkan 2-3 contoh yang telah kita salurkan ialah Pertubuhan Antarabangsa Serantau atau dengan izin UNRWA, Kedutaan Besar Malaysia di Unit Hal Ehwal Palestin di Amman, Jordan, badan-badan bukan kerajaan di tempatan di bawah Ops Ehsan, kemudian badan-badan bukan kerajaan atau Persatuan Bulan Sabit Merah di Jordan, Mesir dan juga di Palestin. Kita juga telah menyalurkan bantuan kepada para pelajar Palestin yang sedang melanjutkan pengajian di Malaysia melalui Kementerian Pengajian Tinggi untuk membiayai kemudahan pembiayaan dan juga allowance sara hidup mereka, di mana allowance ataupun bayaran yuran universiti di institusi pengajian awam kita bayar sepenuhnya. Manakala di institusi pengajian swasta, kita telah minta semua mereka ini dapat memberikan diskaun. Alhamdulillah, kebanyakan institusi ini telah memberi diskaun kepada para pelajar ini. Puan Dipertua, situasi kini semakin mencabar setelah pintu sempadan Rafah ditutup sejak 7 Mei 2024 dan kini satu-satunya laluan bantuan yang masih beroperasi adalah melalui jambatan Raja Hussein di Jordan. Oleh sebab itu kita sedang memperkukuhkan kerjasama di antara Malaysia dan juga kerajaan Jordan ini. Bahkan kita telah pun mendapat undangan dan kita telah bersetuju untuk turut serta dalam misi bantuan melalui penghantaran Air Bridge ini dengan kerjasama kerajaan Jordan. Kita juga telah menyumbangkan 500,000 USD setiap satu kepada pusat kanser di Raja Hussein, Pusat Kanser Raja Hussein dan juga Pertubuhan Amal Hashimite Jordan. Jadi sebahagian daripada sumbangan-sumbangan telah pun kita serahkan. Puan Dipertua, kita juga telah memberikan komitmen penuh untuk turut serta dalam membina semula Palestin ini. Ini adalah penting bagaimana untuk kita melihat sebuah negara yang mesti kita bantu dan mendapat kedaulatan mereka dan dibina semula selepas pasca konflik ini. InsyaAllah kita akan teruskan memberi sumbangan yang terbaik buat rakyat kita di Palestin. Terima kasih. Mas Gading. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Untuk soalan tambahan, Mas Gading ingin bertanya, bagaimanakah kerajaan menilai reaksi masyarakat antarabangsa termasuk negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat terhadap pendirian Malaysia yang konsisten mengecam rejim Zionis, tetapi belum ada memberikan komen ataupun kritikan yang mengecam tindakan Hamas yang dulu memulakan serangan pada 7 Oktober 2023.
Adakah kerajaan berpendirian mengancam keselamatan awam yang menyebabkan banyak nyawa terkorban tanpa mengira mana-mana pihak bagi menunjukkan komitmen kerajaan kepada prinsip keamanan sejagat? Selain itu, dengan pemilihan semula Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat, apakah ada inisiatif diplomatik tambahan yang dirancang ataupun bakal diambil untuk mengurangkan ketegangan dan memastikan keselamatan penduduk awam di Gaza? Sekian soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah pun menyampaikan pernyataan negara di sidang tergempar negara-negara Arab dan juga Islam di Riyadh. Beliau tegas menyampaikan pernyataan negara bahawa kita mengutuk sekeras-kerasnya pertamanya tentang kezaliman, kekerasan yang dibuat secara berterusan oleh pihak Israel. Yang keduanya, beliau juga tegas mengecam dan mengutuk apabila Parlimen Israel mengharamkan UNRWA ini. Jadi dengan terlantiknya Presiden US yang baru ini, Donald Trump, kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyampaikan ucapan tahniah kepada Donald Trump dan meminta beliau bersama-sama supaya memastikan kekejaman, kekerasan Israel itu dihentikan. Ini harapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, harapan negara kita. Dan telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri sendiri ketika menyampaikan ucapan tahniah kepada Donald Trump. Dan dalam sidang kemuncak yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, kita telah juga menyampaikan beberapa jaminan kita, komitmen kita untuk bersama-sama, untuk terus menyalurkan bantuan kepada rakyat Gaza melalui kerjasama yang kita sedang perkukuhkan di antara Malaysia dan juga kerajaan Jordan. Kerana satu-satunya pintu masuk sekarang ada di Jordan. Kalau sebelumnya ada di Rafah, saya sempat ke Rafah dengan beberapa rakan yang ada dalam dewan ini, tetapi tempat itu sudah pun diserang dan ditutup. Dan kita sedang menimbang bentuk bantuan yang ingin kita salurkan melalui misi bersama-sama dengan kerajaan Jordan dengan kerjasama Tentera Udara Britain dalam misi ini. Terima kasih, Yang Berhormat.